Tak payah tunggu unggah. Sebelum unggah pun, kalau ada 4 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional menarik sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri, maka beliau akan kehilangan jawatan Perdana Menteri. Kenapa saya kata begitu? Mungkin beliau sudah bersedia dengan sokongan Tun Dr. Mahathir. Kalau ada. Takkanlah dia minta tolong Perdana Menteri kan? Kalau ada dia dapat sokongan daripada Pakatan Harapan. Kalau ada, takkanlah dia minta tolong Anwar Ibrahim kan? Kalau ada pun, saya percaya seperti mana yang telah dijanjikan oleh Kebawah-Duli Tuanku, bahawa sekiranya berlaku lagi pergolakan politik selepas ini, beliau tidak akan melantik Perdana Menteri baru. Beliau akan terus mengadakan pilihan raya umum untuk serahkan kembali kuasa untuk memilih siapa yang sepatutnya memerintah negara ini kepada rakyat Malaysia. Jadi jangan dia fikir dengan mengelak daripada kembali ke tanah air lebih lama, ianya akan menyebabkan tidak ada tekanan untuk beliau bagi membubarkan parlimen. Silap-silap sebelum dia berangkat tu pun dia boleh hilang jawatan dan akhirnya tidak perlu pun dia berangkat. Tok, selain pada tarik sokongan tu, dia punya kedudukan dalam UMNO tu akan dipecat ke ataupun juga? Saya yakin kalau misalnya parti mengambil keputusan untuk tarik sokongan, kemungkinan besar keputusan yang lebih awal ialah memecat beliau sebagai ahli UMNO. Bila dia dipecat sebagai ahli UMNO, seperti mana saya dipecat sebagai ahli UMNO, secara automatik saya kehilangan jawatan MKT, dan secara automatik juga beliau akan kehilangan jawatan sebagai naib presiden UMNO. Jadi bila beliau bukan lagi ahli UMNO, MKT, MP UMNO tidak ada sebab untuk meneruskan sokongan kepada dia sebagai Perdana Menteri. Maka Presiden sudah pasti akan mengarahkan, kursi Barisan Nasional akan mengarahkan supaya semua MP Barisan Nasional menarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Dan kalau ini berlaku, ini saya beritahu senario yang mungkin berlaku seperti mana yang KJ cakap. Worst case scenario. Worst case scenario. Kalau ini berlaku, maka ada kemungkinan besar kita akan lihat buat kali pertama seorang Perdana Menteri tidak mempunyai parti, dan apabila diputuskan oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong bahawa beliau telah kehilangan majoriti, maka beliau juga akan kehilangan status sebagai caretaker government. Dia dah kehilangan, tuanku boleh mengekalkan beliau sebagai caretaker government, atau tuanku boleh melantik mungkin ketua institusi negara untuk menjadi caretaker government sepanjang tempoh pilihan raya, kempen pilihan raya dan pilihan raya diadakan. Itu boleh berlaku. Caretaker ni interim Prime Minister ke? Ini boleh interim Prime Minister sementara menunggu parlimen. Bermaknanya bila hilang kuasa, tuanku akan isytiharkan parlimen dibubarkan, dia boleh lantik seorang caretaker government. Okey tu. Ramai nak tahu tu, kalau Perdana Menteri pergi luar negara, mungkin makan masa berminggu-minggu tu sikit. Siapakah yang akan menjadi yang menjaga negara ni tanpa timbalan Perdana Menteri tu? Tanpa timbalan Perdana Menteri sudah pastilah Menteri Kanan nombor 1. Yang berhormat tokoh semburit negara, Datuk Seri Azmin Ali. Okey, please. Tok, KJ ada umum tu dia sedia beri laluan kepada Tok Mat di Lembau tu. Ya ke?
Dululah dia cerita nak bagi laluan, sekarang ni macam tak apa-apa nak bagi je. Dia baru cakap tu. Ini semua terlerang ni. Okey. Lagipun maklumat yang saya terima ialah akhirnya Tok Mat akan diminta untuk bertanding DUN oleh kumpulan-kumpulan pengkhianat, kerana mereka mengatakan bahawa ini semua nak build up momentum untuk beri sokongan kepada KJ supaya KJ dikekalkan di Rembau dan Tok Mat hanya bertanding DUN. Ini sebenarnya yang dia nak buat. Tapi tu ahli akar umbi di Rembau kan pun ada bagi kenyataan lah. Dia orang menyokong Tok Mat untuk menjadi calon parlimen tu. Sudah pasti. Tapi sudah pasti. Bukan setakat ahli akar umbi di Rembau. Satu Malaysia nakkan supaya Tok Mat menjadi calon parlimen Rembau. Malah hari ni ramai yang dah ugut kita. Kalau Khairi Jamaluddin bertanding atas tiket Barisan Nasional, mereka tak akan beri undi pada Barisan Nasional. Ada juga. Ada juga di kawasan dia bertanding. Bukan kawasan dia bertanding, seluruh Malaysia. Ya. Orang tak lupa apa dia buat kepada orang-orang yang dipaksa ambil vaksin, kaki tangan awam yang diwajibkan ambil vaksin. Orang tak lupa. Orang pun tak percaya bahawa tidak ada apa-apa tidak ada apa-apa imbuhan di atas paksaan mengambil vaksin. Orang pun boleh fikir. Okey. Okey, soalan berkaitan juga dengan KJ tu lepas tu bila KJ umum macam tu tiba-tiba Rizal Marikan ni dia buat karangan kat Facebook tu. Dia kata rugi kalau KJ tak jadi calon. Itu sebab saya kata ini semua hanya untuk build up momentum, untuk mengukuhkan sokongan kepada KJ. Nak tunjukkan seolah-olah kalau KJ tak bertanding maka ia satu kehilangan besar. Kalau nak bertanding saya kata bagilah dia laluan dekat Seremban. Tengok. Sebab dia kata dia dapat sokongan orang muda, dia kata dia dapat sokongan bukan Melayu. Jadi Parlimen Seremban tu lah tempat yang paling cantik sekali dia bertanding lawan dengan Anthony Loke. Anthony Loke pun dah bagi statement. Anthony Loke pun dia kata welcome. Dia bersedia untuk berhadapan dengan KJ di sana. Jadi kalau betul-betul nak jantan lawan. Dia sebagai timbalan ketua bahagian, Tok Mat ketua bahagian, dan dia sebagai ahli parlimen sedia ada, dia bagi laluan kepada Tok Mat. Tak salah. Itu hak dia. Dia bagi laluan maknanya dia bersedia mengosongkan kursi dia untuk bagi kepada Tok Mat bertanding. Okey. Yang tu perbuatan-perbuatan yang terhormat yang pernah dia buat. Betul, bacaan politik tu pandangan peribadi, adakah Presiden akan bagi dia vertikal? Vertikal? Itu hak Presiden. Kita jangan pandai-pandai mengulas. Itu hak Presiden. Okey? Tok, yang ramai tanya tu pasal kita ucapan tuanku tadi tu. Macam apa yang sebenarnya tuanku nak sampaikan tu? Itu ialah hak tuanku. Kalau kita tanya dengan orang kita akan highlightkan kenyataan tuanku yang mengatakan bahawa institusi kehakiman perlu adil dan telus. Kalau ianya tidak adil dan telus, maka orang-orang yang lemah akan dianiaya oleh sang penguasa. Contohnya macam Datuk Seri Najib ni tak aniaya oleh sang penguasa yang berkuasa hari ni. Kalau orang kita baca macam tu, maka begitulah bacaan dia. Tapi orang pula memberi gambaran seolah-olah macam tuanku kata mahkamah tu telus. Jadi ini interpretasi masing-masing. Kalau nak tahu apa sebenarnya yang ada dalam hati tuanku ni, kena tanya tuanku lah. Jangan kita pandai-pandai membuat ulasan. Ini hak tuanku. Tuanku boleh bagi pandangan dia. Saya yakin bahawa tuanku dia akan bertindak bebas
dia akan berikan keadilan kepada semua orang. Dan saya yakin tuanku pun bukan bodoh. Tuanku lebih tahu apa yang berlaku di dalam institusi jabatan kehakiman kita, dalam institusi jabatan pegawai negara, apa yang berlaku di SPRM, di pasukan polis. Tuanku tahu semua benda. Sebab dia adalah komander kita nombor 1. Ketua Terus Angkatan Tentera kita. Dia lebih tahu. Dia dapat maklumat lengkap. Jadi jangan bimbang. Kepada kawan-kawan kita, jangan bimbang. Tuanku tahulah apa dia nak buat. Tentang pengampunan ni, keluarga Datuk Seri Najib sudah pun memfailkan petition untuk memohon pengampunan. 1 September. Dan Speaker Dewan Negara mengesahkan petition itu sudah pun diterima. Seperti mana yang saya sebut sebelum ni, bila petition itu sudah dibuat dalam tempoh 14 hari, maka kedudukan Datuk Seri Najib sebagai ahli parlimen pekan kekal. Kekal sehinggalah tuanku menjawab. Kalau jawapan tuanku memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib, maka dia kekallah sebagai ahli parlimen. Kalau jawapan tuanku menolak pengampunan, maka hilanglah jawatan dia pada ketika itu. Tetapi bukan maknanya tuanku kena jawab dalam tempoh 14 hari. Jangan silap. Mohon untuk dapatkan pengampunan mesti dibuat dalam tempoh 14 hari. Tak buat dalam tempoh 14 hari, hilang jawatan ahli parlimen tu. Tetapi menunggu jawapan tu, dia boleh jadi sebulan, dia boleh jadi 2 bulan, dia boleh jadi 3 bulan, boleh jadi 1 tahun. Ikut ke bawah dulu tuanku dan jawatan kuasa ataupun lembaga pengampunan diraja.